kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita pada malam ini dapat sambung balik kelas ataupun kuliah kita secara 2 minggu sekali di tiap-tiap minggu lah. Kita mingguan di sini insya-Allah. Terima kasih kepada Tuan Imam, jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini. Kita bersyukur juga kerana di Perlis masjid-masjid telah pun dibenarkan berkuliah ataupun mengadakan kelas pengajian semula. Cuma kita tengok rentak sehari dua ini agak merisaukan kerana ada peningkatan kes. Jadi saya harap tuan-tuan jamaah yang hadir, sama ada yang datang salat 5 waktu ataupun esok semayang Jumaat, kerana kita difahamkan ada varian yang paling mudah berjangkit. Ada satu kes saya difahamkan dalam laporan berita, kalau tak silap lah, Delta tu katanya, wallahu a'lam, sepintas lalu saya baca, tak pasti kerana sekarang ni banyak sumber, banyak sangat info kan. Info nu lah, info ni lah, tukar nu lah, tukar ni lah, masuk nu lah, masuk ni lah, boleh nu lah, macam-macam kan. Saya tak pastilah, tapi saya kata yang tu ada satu dikesan di Perlis. Saya menasihatkan diri saya dan tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala ajar kita sebelum kita nak serahkan urusan pergantungan kepada Dia, tawakal, Dia suruh untuk kita berusaha, bukan suruh bulat-bulat atau serah bulat-bulat pada Allah Taala, dia suruh kita ikhtiar. Saya minta tuan-tuan semua, saya sendiri, pandangan-pandangan yang pelik, pandangan-pandangan yang dia panggil syaz, yang ganjil, yang lain daripada pihak berkuasa, abaikan. Tuan-tuan wajib dalam keadaan sekarang, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi saya harap tuan-tuan semua ada jawatan kuasa masjid-masjid yang saya pergi, mereka suruh pesan. Sebab kadang-kadang bila bercakap dengan jemaah ni, biasalah kita bercakap benda-benda yang sensitif ni, tak ramai orang suka. Jadi bantu jawatan kuasa masjid, tuan-tuan yang mari esok solat Jumaat kita tahu ramai, dan yang mari solat waktu ni pun kita tahu, patuhilah peraturan yang ditetapkan. Pakai mask, jarak, ambil wuduk di rumah dan sebagainya. Kerana kita dah berapa kali dah buka tutup masjid ni. Jadi kita harap tak berlaku lagi lah penutupan masjid, dan kita sama-sama berikhtiar, ikat unta, kemudian barulah tawakal. Disebut dalam hadis, Nabi kata ikat unta, dalam riwayat Ibn Hibban, ikat unta, kemudian barulah kamu tawakal, barulah kamu serah unta itu kepada Allah. Tapi ikat dulu. Itu antara petunjuk nabawi, cara bagaimana Nabi ajar. Kita usaha dulu, lepas tu kita serah. Ramai kawan-kawan saya juga yang jaga SOP ni, tapi kena juga kan. Yang dah vaksin pun ada yang kena. Jadi kita harap Allah Ta'ala memelihara kita. Okey, malam ini oleh kerana malam pertama kita menyambung balik pengajian kita, saya nak kongsi secara ringan, santai. Malam ini kita tak balik semula kepada kitab kita ni, kerana ini malam permulaan kuliah kita. Saya nak berkongsi malam ini sekadar yang mampu, setakat masa yang diberikan. Kita tengok hari ini suasana, fenomena berlumba-lumba manusia, tak kiralah orang Islam, orang bukan Islam, orang di mana-mana sahaja. Tuan-tuan tengok apa keadaan sekarang ni. Manusia berlumba-lumba, masjid, kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan,
orang ramai, tak kira lah di mana pun, bersedekah. Fenomena sekarang ni tuan-tuan tengok, ini bukan cerita baru, cerita lama, tapi mutaakhir ini, yang terkini, manusia berlumba-lumba nak bersedekah. Saya boleh kata di masjid-masjid di Perlis ni banyak wujudnya apa dia ni, tempat rak, macam-macam nama lah, gerobok lah, apa ni, food bank lah, rak makanan lah, dapur makanan lah, macam-macam nama lah. Orang pergi letak barang, yang bagi duit, yang buat sumbangan, macam-macam lah. Dan kita punya rakyat Malaysia ni hebat, sakan, mantap, dahsyatnya rakyat Malaysia ni. Kita punya semangat tu, bukan kata di Malaysia saja kita bantu, sampai ke Palestin pun kita hantar bantuan. Ramai NGO, pihak-pihak rakyat Malaysia yang bagi bantuan sampai ke Palestin, sampai ke luar negara kan. Baru ni pun korban, bukan sahaja di Malaysia, rata rakyat Malaysia buat korban. Alhamdulillah. Cuma tuan-tuan, apa yang saya nak kongsi malam ni, dalam kegairahan, dalam semangat nak bagi sedekah ni, telah terjadi beberapa insiden, kejadian yang tidak sepatutnya berlaku. Ada satu, dia macam jadi satu fenomena yang tak bagus, iaitu apabila ada pihak-pihak tertentu, bila dia memberikan sumbangan sedekah, dia telah melampaui batas, telah bertindak dengan tindakan yang bercanggah. Tindakan itu berlawanan, bersalahan dengan suruhan Al-Quran. Dia nak buat baik itu betul, dia nak bersedekah itu bagus, dia nak bantu orang itu elok, tetapi dalam masa dia nak melakukan kebaikan itu, dalam masa dia nak melakukan kebajikan itu, dia telah melanggar perintah Allah. Banyak tuan-tuan tengok, di antaranya apa dia? Menjatuhkan maruah penerima sedekah, memalukan penerima sedekah, menghina penerima sedekah, menyakiti penerima sedekah, mengeluarkan kata-kata yang kesat dan buruk kepada penerima sedekah, sehingga orang yang menerima itu bukan sahaja diaibkan, bukan sahaja dimalukan, tetapi maruah dia dicari-cari, dikoyak. Bukan sahaja maruah dia, ahli keluarga dia, anak cucu dia dipertontonkan. Ini sebenarnya bercanggah dengan apa yang kita akan baca daripada Al-Quran, yang mana Allah Ta'ala mengingatkan. Sebab tuan-tuan, jangan sangka dalam kita duk buat baik tu, syaitan tak mari. Saya akan bagi 1-2 contoh nak buktikan pada tuan-tuan. Sebenarnya dugaan, godaan, gangguan, hasutan iblis adalah ketika manusia buat baik. Saya akan buktikan. Nombor 1, tuan-tuan tengok, ketika kita disuruh membaca Al-Quran, baca Quran baik ke buruk? Bacaan Al-Quran, nak baca Quran ni sesuatu yang disuruh. Quran ni disuruh baca. Quran ni satu benda yang baik, kita kena baca, hari-hari kena baca. Waktu kita nak baca Quran ni, Allah Ta'ala suruh kita buat apa? Dalam Quran kita baca, fa idza qara'tal Quran fasta'idz billah. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka hendaklah kamu memohon, membaca
perlindungan, minta berlindung dengan Allah. A'udzubillah, at-ta'awuz, fasta'idz. Kan? Minta berlindung. Baca a'udzubillah. Tuan-tuan nampak tak? Kita nak baca Quran, tapi disuruh minta Allah lindung daripada syaitan. Ni nak buat baik ni. Ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala mengajar kita ketika hendak melantunkan membaca Al-Quran, kalam dia, syaitan akan datang untuk menghasut dan menjahannamkan kita, mengganggu kita. Sebab tu tuan-tuan tengok, kita baca Quran saja cucu teriak. Kita baca Quran saja anak adalah nak buat pasal apa. Kan? Kita nak baca Quran saja ada saja nak jadi pasal. Tadi waktu kita tak baca, kita duk tengok televisyen, kita duk bersembang kosong, tak ada pun apa-apa nak ganggu. Kan? Lepas tu dia marilah dengan mula mengantuk lah, kawan tu pun nak main celah ni lah. Nampak? Tuan-tuan, saya nak tunjuk apa? Tuan-tuan jangan sangka kata orang yang buat baik setan tak ganggu, setan tak masuk. Setan masuk waktu tu lah. Itu bukti pertama, itu contoh pertama tuan-tuan. Contoh kedua. Bila kita mendirikan salat, kita nak mendirikan salat, nak menunaikan salat, betul tak setan mai? Setan mai ke tak? Setan mai. Dalam hadis dia sebut namanya khanzab. Iblis tu datang, syaitan tu datang. Pasal tu waktu tuan-tuan semayang, tuan-tuan ingat macam-macam benda yang tuan-tuan tak ingat sebelum semayang. Itu gangguan syaitan. Tuan-tuan lupa berapa rakaat, tuan-tuan tak tahuan baca tak baca. Semua itu mari ketika tengah salat. Pasal apa? Pasal bila kita salat, setan mai. Apa kaitan dengan saya nak sebut ni? Saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, dalam tuan-tuan duk buat baik, tak kira lah baca Quran ke, semayang ke, mengajak ilmu ni pun jangan duk rasa tak ada lagi sakan, iaitu hasutan dan belitan iblis. Tuan-tuan jangan rasa orang yang mengajak ni tak selamat. Orang yang mengajak ni, kalau tak mengajak, setan tak kacau. Mengajak, setan kacau. Dia mai timbul rasa megah, riak, sombong. Kan? Itu dia mari cucuk tu. Dia mari cucuk. Sebab itu tuan-tuan, apabila kita nak buat baik, kita kena senantiasa mohon Allah Ta'ala lindung kita daripada tergelincir. Tuan-tuan jangan sangka kawan tu bagi sedekah, setan tak kacau dia. Setan kacau dia. Setan akan kacau dia lebih daripada orang yang tak bagi sedekah. Saya nak bagi tahu, berhati-hati. Berapa ramai orang yang nak buat baik tidak mendapat apa-apa daripada kebaikan itu. Sama ada tidak rosak. Orang yang buat baik tak boleh apa ni, dia akan rosak pada dua benda. Tuan-tuan ingat sampai bila-bila. Orang yang buat baik atau nak buat baik, dia tak mendapat apa-apa di atas dua kerosakan. Satu, pasal apa yang dia tak boleh apa tu? Satu, rosak pada niat. Rosak pada niat. Dan niat bukan urusan kita, itu urusan Allah Ta'ala. Syarat siapa tahu niat orang. Yang tu kita tak payah duduk bersabuk. Biar Tuhan diri dia yang selesaikan dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala saja yang tahu. Wallahu alimun bizatis sudur. Allah Ta'ala saja yang tahu. Kita tak tahu. Tak payah duk kira niat orang, tak payah duk judge, nilai. Nahnu nahkum bizawahir wallahu yatawalla bis-sarair. Kita tengok hak luar, hak dalam serah ke Allah Ta'ala. Yang kedua, dia rosak apa? Kalau dia tak rosak pada niat, an-niyah, al-ikhlas, dia akan rosak pada cara. Pada cara tu. Mungkin dia ikhlas, tapi cara tak kena. Ada pula pergi bagi sedekah, lepas tu duk maki kawan tu. Apa dulu muda-muda malas, apa dulu muda-muda tak mau kerja, dah tua-tua menyusahkan orang, dah tua-tua minta sedekah, nah RM50. Oh, bagus, dia bagi RM50, dia sedekah. Ini umum, contoh umum.
Tetapi adakah cara dia betul? Adakah tindakan dia betul? Salah. Tak kena, tak betul. Bercanggah dengan Quran. Allah tak suka. Sebab itu tuan-tuan, jangan salah sangka dan jangan silap sangka dan jangan bersangka tak ketahuan. Tuan-tuan, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, orang pertama yang Tuhan campak ke dalam neraka, yang dibakar di dalam neraka, yang diseret mukanya di atas tanah dan ditauk ke dalam neraka adalah orang yang banyak memberikan sedekah. Liyuqala lahu Jawad, kerana nak manusia memanggilnya orang yang banyak bersedekah. Kadang-kadang bukan duit dia pun, duit orang, tapi dia belagak lebih. Ini pun satu bab kan. Sebab itu saya nak nasihat diri saya dan nak nasihat tuan-tuan. Marilah sama-sama dalam kita semangat nak memberi sedekah ni, kita kena tengok apa SOP, standard of procedure yang Al-Quran gariskan, yang Al-Quran telah letakkan untuk orang yang nak bagi sedekah ni. Dia kena ikut SOP ni, dia kena ikut standard of procedure yang telah disusun dalam Al-Quran ni kalau nak dapat pahala. Pasal tuan-tuan, sedekah ni bukan kita nak boleh nama, kita nak boleh pahala. Nama ni macam-macam lah kan. Jadi saya harap tuan-tuan dapatlah apa yang saya nak sebut. Tuan-tuan nak rujuk mana ni? SOP ni. Ini ada di dalam suratul Baqarah. Tuan-tuan rujuk dalam suratul Baqarah ayat 262. 262. Suratul Baqarah ayat 262. Okey. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam suratul Baqarah ayat 262. Kalau tuan-tuan boleh tengok. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang mereka itu memberikan, mendermakan, membelanjakan, menginfakkan, bersedekah, amwalahum, harta-harta mereka. Harta ni sebenarnya milik siapa? Harta ni milik Allah Ta'ala. Tapi Allah bila dia sebut, dia nisbahkan pada kita. Amwalahum, harta mereka. Pasal itu harta ni milik Allah. Allah yang bagi, Allah yang kurniakan. Tapi Allah sebut milik kita. Milik kita. Hakikatnya milik dia. Nampak? Allah kata mereka yang membelanjakan. Alladzina, orang-orang yang yunfiqun, mereka yang menginfakkan. Anfaqa yunfiqun. Anfaqa yunfiqu. Anfaqa yunfiqu. Infaq. Mereka yang membelanjakan, menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah. Thumma, kemudian, lepas kita bagi bantuan tu, kita bagi sedekah tu, la yutbi'una ma anfaqu manna, mereka tidak mengiringi apa yang mereka berikan. Maksudnya lepas bagi tu, lepas dah serah tu, dah sumbang tu, dah derma tu, tuan-tuan pun sama. Bagi duit kat masjid kau, jangan duk ungkit ni ada orang wakaf tanah, duk sebut tanah dia. Yang ni dia panggil, saya nak sebut perkataan tak elok. Tuan-tuan bagi tanah kat masjid, wakaf, tanah tuan-tuan kan tanah masjid. Tanah masjid, tapi dia duk cuba bawa mulut macam mana? Tanah aku tu, tanah aku tu, tanah aku tu. Ini masalah tuan-tuan. Ini masalah. Bila kita wakaf, apa makna wakaf? Maksudnya kita serah, kita tak ada dah hak milik tu. Hak milik tu kita bagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tanah kita. Lepas tu masjid nak buat apa-apa kena tanya dia. Ni saya nampak masjid nak buat pagar, tak abang kat saya sepatah pun. Amboi. Macam mana tu? Ada kes ni tu Imam. Dalam qaryah ni ada tak ada? Tak ada. Qaryah ni tak ada. Qaryah ni bagus. Qaryah ni tengok nama Sa'adah, kebahagiaan. Saya tu bila saya masuk qaryah ni bahagia. Kan? Tapi tak tahulah qaryah lain.
Semua nak kena pergi habaq ke dia macam hak dia kan. Kenapa ada sifat tu? Nanti kita tengok ada dalam ayat ni. Orang-orang yang bila dia bagi, tak kira lah mak ayah ke siapa ke, tok wan ke, orang ke apa ke, bila kita bagi, tak kira lah kita bagi kat siapa pun, Quran kata la yutbi'un. Jangan dia ikuti selepas itu, dia susuli selepas itu dengan apa? Manna. Manna. Apa makna manna? Manna. Manna ni tuan-tuan, ungkit dengan maksud untuk menghina. Ingat, ungkit ni dia ada dua makna. Satu ungkit yang okey. Satu ungkit untuk tujuan nak memberi semangat, ungkit dengan tujuan untuk nak memberi motivasi, ungkit dalam tujuan untuk memberi pendidikan. Yang tu tak apa. Contoh. Mak dia ungkit dekat anak dia. Dulu hang ingat tak kita susah? Hang ingat tak? Dia ungkit. Ungkit untuk apa? Dia bukan nak hina anak tu. Nampak tak? Kita ungkit untuk nak memberi kesedaran, untuk nak memberi pengajaran, untuk supaya dia bersyukur. Ungkit lagu tu boleh tak boleh? Ia tak termasuk dalam manna. Sebab kalau kita tengok dalam tafsir, dalam huraian para ulama, manna merujuk kepada ungkit dengan maksud, ungkit dengan niat nak menghina, nak peleceh kawan tu. Hang tak ingat ke dulu aku bagi? Kalau aku tak bagi, hang pun tak ada. Dia menghina kawan tu. Tuan-tuan, berat tak perbuatan manna ni, mengungkit ni? Nabi kata salasatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah atau kama qala. Nabi kata ada 3 puak yang Allah Taala tak akan tengok muka dia esok pada hari kiamat. Salasatun la yukallimuhumullah, Allah Taala tak akan bercakap dengan mereka. Wala yanzuru ilaihim, dan Tuhan tak akan pandang muka mereka. Tuhan tak akan tengok muka mereka. 3 golongan ni Tuhan tak mau bercakap dan Tuhan tak mau tengok. Sebahagian riwayat kata wala yuzakkihim, Tuhan tak mau nak ampunkan mereka. Tu dia berat tuan-tuan. Tuhan tak mau tengok. Bukan kata nak bercakap, tengok pun tak mau. Siapa dia 3 golongan tu? Akun, anak derhaka. Jaga-jaga anak derhaka, Tuhan tak mau tengok muka hangpa esok. Bercakap dengan hangpa pun tak mau. Yang kedua, siapa dia? Orang yang mengungkit-ungkit pemberian dia dengan tujuan menghina orang yang terima. Ni, kaki ungkit ni. Yang suka menghina, mempelecehkan orang ni, memalukan orang ni. Allah Ta'ala tak mau tengok muka hangpa. Mungkin di dunia orang tengok hangpa tu bagus, orang puji hangpa, tapi di akhirat Tuhan tak pandang. Dan yang ketiga siapa dia? Sebahagian riwayat sebut musbil, orang yang melabuhkan pakaian dengan niat sombong. Baju kita tu kalau labuh dalam Arab dia panggil isbal. Isbal ni baju kain labuh. Kan? Baju kain labuh ni kalau dia niat sombong, dulu orang dulu bila dia pakai, tuan-tuan tengok dulu punya maharaja Rom semua kan, kain depa tu dia punya melerek kan, sapu jalan tu. Itu dia panggil lambang arrogant, lambang kesombongan. Lah ni tuan-tuan punya baju labuh tu bukan pasal apa. Badan Melayu, jubah saiz Arab, awak tak melabuh. Betul ke tak betul? Beli jubah Arab punya saiz, kita Melayu kecil, melabuh duk angkat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia duk angkat baju dia, duk angkat. Nabi tanya pasal apa? Dia kata dia takut sombong. Nabi kata engkau tak termasuk daripada orang yang sombong. Saya nak habaqnya yang Tuhan tak tengok tu bukan pasal kes baju labuh tu, pasal sombong. Pasal ada orang baju singkat dia sombong. Betul tak? Dia baju dia singkat, dia tengok orang baju labuh, ini ahli neraka ni. Dia pula pergi sombong. Dia nanti masuk neraka. Tak masuk syurga neraka tu kerana kain labuh, tapi kerana sombong itu. Kita kena faham teks, konteks hadis apabila Nabi bercakap tu apa yang dia maksudkan. Tapi saya nak fokusnya pada apa? Pada orang yang Tuhan tak tengok tu, siapa dia? Yang mengungkit ni. Yang dia mengungkit, lepas tu dia hina kawan tu. Kawan tu rasa malu dengan apa yang dia ungkit, kan? Okey? Wala adha, dan juga bukan setakat dia mengungkit, dia juga jangan menyakiti perkataan adha. Saya payah nak tunjuk pasal tuan-tuan tak ada Quran tu. Adha
dengan al-adha. Dia ada beza. Dalam bahasa Arab ni kalau perkataan itu ada alif lam, dia panggil ma'rifah. Al-adha maksudnya benda yang khusus. Nak bagi faham macam tu, benda yang khusus. Tapi kalau dia sebut adha tak ada alif lam, dia umum. Sebahagian ahli tafsir kata perkataan adha tu dia tidak ada alif lam, dia umum. Umum tu maksud apa? Apa-apa sahaja perbuatan atau tindakan daripada pemberi sedekah yang boleh menyakiti penerima, sama ada yang menyakitkan dari sudut emosi, dia torture emosi. Adakah tuan-tuan? Bertanya kawan tu, hang sebut mai rukun semayang 13, tengok tuan-tuan yang duduk semayang pun tak ingat, betul tak? Bukan kata tuan-tuan, saya pun kalau orang tanya terkejut terkempak, benda-benda kita bukan tak tahu. Jangan main-main tuan-tuan. Sebutkan rukun nikah. Sebut tak rukun nikah ada 5, sebut. Apa nikah sampai bercucu tak ingat. Boleh kita kata lagu tu. Tanya Tok Imam ni. Pegang bukan Tok Imam ni, Tok Imam ni ahla wallahu akbar, Tok Imam ni subhanallah, masya-Allah, tabarakallah, tabarakar-rahman ni, Tok Imam ni kita semua alim alhamdulillah. Untuk Tok Imam lain tu pegang. Duk menikah orang banyak je kita tanya dia ni. Saat Tok Imam duk tanya orang, dia tanya Tok Imam, sebutkan nombor 1 secara tertib mengikut mazhab Syafi'i rukun nikah. Jangan lajak, jangan langkau. Saya ingat dia pun terkencing. Bagi orang menikah banyak tak ingat. Benda-benda macam tu tuan-tuan. Kadang-kadang bukan kita ingat, kita faham. Rukun semayang mana kita ingat nombor 1 apa dia sampai nombor 13. Tuan-tuan ingat tak? Kalau ingat pun boleh teka tembok tu. Silat hari bulan pun tanya rukun salat, pergi jawab rukun iman. Kan? Sampai lah orang tak ketahuan tahiyat awal tu rukun ke sunat. Saya tanya, mayang lama mana dah? Tahiyat awal rukun ke sunat? Tak tahu, tapi saya kalau tak duduk mayang lain. Oh. Ini pi tanya kawan tu. Sebut rukun sembahyang, suruh baca pula dalam bahasa Arab. Tuan-tuan, untuk apa? Selain nak memalukan dia dan ada rakaman secara langsung. Benar ni saya dah tegur. Quran kata tak boleh. Quran kata tak boleh tuan-tuan. Kita nak bagi sedekah suruhan Allah. Sedekah ibadat. Bila ibadat kena follow macam mana yang Tuhan nak. Kita nak semayang, semayang ibadat. Bila kita nak semayang, kita kena ikut macam mana Tuhan nak. Tuhan tak kata wa aqimus salah. Hampa semayang macam mana? Hampa pesah ke dirilah. Hampa nak semayang lagu mana, rokok dulu ke sujud tak? Kita kena follow macam mana semayang yang diajar oleh Nabi. Sallu kama raaitumuni usalli. Lah kita nak pergi bagi sedekah. Sedekah tu ibadat. Bila kita kata sedekah tu ibadat, kena ikut cara lagu mana Tuhan nak kita buat. Itu kaedah dia. Sebab itu tak perlulah tuan-tuan nak pening kepala. Allah kata bila kita bagi, kita tak payah duk ungkit. Tak payah duk kata apa. Kalau kita nak kata apa pun kat dia, pergi secara personal, cakap secara berdua-dua, secara tertutup bang kat dia. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia kata sesiapa yang menegur aku secara terbuka, itu bukanlah tujuan untuk menasihati, tapi tujuan untuk memalukan. Pasal itu kita bila nak tegur orang tuan-tuan, kita kena nushah, kita kena tegur dengan tanasuh, dengan cara kita nak dia jadi baik. Tak ada manusia dalam dunia suka ditegur secara terbuka. Hatta orang mana pun tak boleh. Benda tu tak boleh. Allah kata, sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, pasal itu kita alhamdulillah sebahagian masyarakat dah sedar bila kita pergi ambil gambar betul. Okey. Dia kata boleh tak kita nak tunjuk sedekah ni. Satgi dia kata kita tak sebut pula, saya sebut sikit. Boleh tak kita nak tunjuk sedekah? Boleh tak kita nak iklan kata kita bagi sedekah? Tu imam pi melawat orang tangkap gambar, boleh tak? Tu imam pi bagi sedekah, boleh tak? Isu dia boleh, dia kata tak boleh, isu dia boleh. Isu dia boleh. Pasal apa? Pasal tuan-tuan boleh tengok dalam suratul Baqarah ayat 271. Suratul Baqarah 271. Ayat ini dalil boleh i'lan, tunjuk dan pamerkan sedekah. Tapi sekali lagi kita kena relate dengan ayat yang kita nak bincang ni. Quran kata apa? In tubdus sadaqat. In tubdus sadaqat. Jika kamu zahirkan, kamu nampakkan sedekah itu, fa ni'mahi.
maka itu baik. Pasal apa tuan-tuan? Kata Syekh Mustafa Al-Maraghi dan juga di kalangan ahli tafsir yang lain, dia berkata tujuan kita tunjuk itu untuk apa? Supaya orang lain boleh satu tahu kata dia susah. Orang lain boleh pergi bantu. Mungkin orang lain tak tahu. Jadi kita bagi tahu, orang lain tahu. Yang kedua apa dia? Untuk litasji', untuk nak memberi motivasi pada kawan-kawan kita orang lain juga untuk turut sama memberi sumbangan. Jadi boleh tak boleh kita tunjuk sedekah? Boleh. Untuk kita nak bagi tahu kata kita dah tunaikan amanah, kita dah selesaikan tanggungjawab, dan orang yang lain boleh tengok, boleh pakat bantu. Kadang-kadang masyarakat tak tahu. Okey, Quran kata boleh. Bila Quran kata boleh, boleh. Tapi kena ada adab lah. Dia kena sambung, dia kena pegulah dengan ayat ni. Bila nak ambil gambar dia, pertama kalau boleh, kita janganlah highlight muka dia. Mungkin kita boleh padam muka dia, blurkan muka dia. Yang kedua, bini dia kadang-kadang tak tutup aurat, anak dia tak tutup aurat, dan bila pergi rumah mereka mungkin dalam keadaan mereka tak bersedia. Ini bawa video pergi dengan tak pakai tudung, dengan tak pakai baju, kan? Pergi buat macam apa? Macam sarkas, supaya mereka ni jadi tontonan, kan? Adakah kita mau? Tuan-tuan tanya macam ni ya? Tuan-tuan tanya macam ni, adakah kita mau diri kita, anak isteri kita dipertontonkan seperti itu? Tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Tuan-tuan tanya diri kita. Adakah kita mau anak bini kita, keluarga kita, walaupun kita susah, dipertontonkan macam tu? Muka kita orang tayang tengok, anak bini kita orang tengok. Kita mau tak dipertontonkan macam tu? Tuan-tuan tak mau. Kalau tuan-tuan tak mau, kalau kita tak mau orang layan kita macam tu, pasal apa kita pilih layan orang macam tu? Ini soalan yang mudah. Mau tak anak bini kita menjadi tontonan orang lain dengan kesusahan, dengan ini satu soalan yang patut kita muhasabah, patut kita tanya diri kita. Okey, itu yang pertama. Tapi Quran kata wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Dan Quran kata kalau kamu tukhfuha, kamu sembunyikan. Quran kata nak bagi secara terang-terangan, okey, tak ada masalah. Tapi kalau kamu sembunyikan, itu lebih baik. Khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Itu akan menghapuskan dosa kamu dan Allah lebih maha mengetahui. Semalam di masjid Arau kita cakap tajuk apa? Raqibun Atid. Kalau tuan-tuan tak tangkap gambar, esok Allah Ta'ala tahu tak? Kita ada 2-3 hari lepas dia pergi bagi bantuan, ada gambar. Malaikat tanya ada gambar, nak tengok, nak masuk dalam rekod ni. Tak ada, semua dicatat. Faman ya'mal, ayat faman ya'mal mithqala dzarratin tu kita tak mana. So tuan-tuan, kalaulah tak ada keperluan untuk kita nak tangkap gambar, tak ada keperluan untuk kita nak pamerkan, tak ada keperluan untuk kita tayang, lebih baik Quran kata benda itu dirahsiakan. Tapi kalau kita jawatan kuasa masjid, kalau kita pihak yang berkuasa, pihak bertanggungjawab, NGO ke apa, nak bagi tahu kata depa dah bagi bantuan, boleh, tapi dalam keadaan yang kena jaga adab, tidak menyakitkan penerima tu. Nampak? Tak kiralah siapa pun, dia kena ikut SOP Quran. Nampak? Okey? Hadirin mukminin. Kemudian kita sambung balik. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka yang memberikan infak dengan cara yang benar, iaitu tidak mengungkit-ungkit dan tidak menyakiti hati penerima. Kan? Lahum ajruhum 'inda rabbihim, bagi mereka itu pahala di sisi Tuhan mereka. Tuan-tuan tengok. Allah dia tutup dengan apa? Dia nak bagi tahu kat kita semua ni, penderma-penderma ni, semua penginfak tuan-tuan ni, yang banyak bersedekah ni, Allah nak bagi tahu apa? Lahum, untuk hampa, untuk penderma, orang yang bagi infak ni, hampa boleh apa? Ajruhum 'inda rabbihim, pahala di sisi Tuhan mereka. Apa maksud Allah Ta'ala sebut di sisi Tuhan mereka? Matlamat kita bagi sedekah ni bukan pujian manusia.
Bukan untuk balasan manusia, bukan penghargaan manusia. Tuhan kata hampa mai tuntut dekat aku. Hampa mai ambil redeem point dia dekat aku. Hampa mai ambil reward dia dekat aku. Hampa tak payah duk harap manusia, tak payah. Pasal itu kita bila bagi tuan-tuan, kita tak mengharapkan apa-apa, dan tuan-tuan tak payah duk suruh apa-apa. Kalau dia nak doa, dia akan doa sendiri. Kalau dia nak kata terima kasih, dia kata terima kasih. Tuan-tuan tak payah duk kata apa. Tak payah duk harap. Tak payah duk tunggu. Tak balik-balik. Pasal apa tak balik lagi ni? Dia tak kata apa pun. Tak tunggu sat, aku dia terima kasih, kita balik. Tak payah. Tak payah tuan-tuan. Bagi balik inda rabbihim, inda rabbina, di sisi Tuhan kita. Esok kita pergi ambil. Tapi kalau tuan-tuan tebuih awal di dunia, tuan-tuan tak boleh apa esok. Yang mana kekal di dunia ke adik? Orang puji tuan-tuan di dunia, habis sangat tuan-tuan, lama mana nak tahan benda tu? Kan? Lama mana nak tahan? Tuan-tuan hari ni mai bagi beras dengan tepung. Dia kata terima kasih lah. Tak ada siapa mai bantu saya ni. Mujaklah ada ustaz. Terima kasih lah. Allah saja balas kita pun kembang megah. Esok orang kawan lain mai bagi beras, tepung, gula. Dia akan kata apa? Dia kata, mari tengok ustaz mai bagi beras dengan tepung. Ini lah bagus, gula dah. Manusia. Esok lusa kawan tu mai bagi telur. Dia kata, yang 2 orang tadi tak mai bagi pun tak apa. Ada nak bagi nak makan ke apa? Ini telur lah bagus. Tuan-tuan, manusia. Bukan kata mereka, hatta kita pun sama. So kalau kita duk mengharap pujian, sanjungan, penghargaan manusia, kita akan berakhir dengan kekecewaan. Dunia mengecewakan. Hatta bini kita pun. Hari ni kita beli dekat dia ikan, makanan favourite dia pun sayang kita, puji kita. Esok kita tak tahu nak beli apa. Saya suruh dia masak, dia mebal. Mari dia puji kita, hari ni dia mebal. Manusia macam tu, turun naik. Tetapi kita nak sesuatu yang bal tu'thirunal hayatad dunya, Quran kata. Lebih baik daripada dunia. Apa dia? Yang kekal. Wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat. Tuan-tuan, mati hari ni beratus orang mati. Muda, tua semua mati. Tuan-tuan tengok yang mati tu, bawa apa? Bungkus dalam beg manyak tu. Tengok COVID tu, bungkus dalam beg manyak tu, pi sehelai sepinggang dengan beg tu, dengan beg manyak tu. Nampak? Dulu keluarga sampai ke kubur. Lah keluarga di luar kubur dah tak boleh pergi dah. Apa yang tuan-tuan nak bawa? Keluarga pun tak boleh pergi dah. Keluarga pun tak boleh ikut dah pergi ke kubur. Duk jauh ya. Nampak? Balik kita bersendirian. Quran kata seperti mana kami menciptakan kamu, nu'idukum, kami akan balikkan kamu macam tu. Pasal itu tuan-tuan, sedekah ni antara benda yang didambakan oleh orang yang mati. Orang mati ni depa minta nak bersedekah. Kemudian hadirin mukminin, Allah kata apa? Yang kedua, tuan-tuan dapat pahala. Yang kedua tuan-tuan dapat apa? Wala khaufun alaihim, dan mereka tidak berasa takut. Orang yang sedekah ni tuan-tuan, saya kempen tuan-tuan ni. Orang yang sedekah, Tuhan janji, Allah janji kepada dia tak akan rasa takut. Okey. Takut dengan apa? Pahala, takut. Satu lagi tak apa? Tak takut dengan tak wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tuan-tuan, orang yang sedekah dia tak akan takut. Takut apa? Takut rugi. Takut miskin. Orang sedekah dia tak takut. Pasal Tuhan yang janji kat dia, orang sedekah tak rugi. Tuan-tuan masa sedekah takut tak? Takut? Takut orang tak puji, takut orang tak tahu, takut orang tak ganti, takut kuih kurang, takut rugi. Takut tak? Tak payah takut. Tuhan kata tak takut. Sekali saya terjemah apa dia maksud takut tu. Yang kedua, walahum yahzanun, dan dia tak berduka cita. Satu, takut ni apa dia?
Dia takut pada perkara yang akan datang. Maksudnya orang yang bersedekah, dia tidak akan takut dengan apa yang akan dia tempuh pada masa hadapan. Tu dia hebat. Hebat orang sedekah ni, dia tak takut. Pasal apa dia tak takut? Pasal dia tahu ada bekalan dan ada pahala di sisi Tuhan. Yang takut tu siapa dia? Yang kedekut ni. Yang takut tu siapa dia? Yang kedekut ni lah. Kan? Yang tak bayar zakat, yang apa, genggam tak tirih, kan? Yang hidung masin, yang hidung paik, kan? Yang ni yang takut. Pasal tu orang bakhil ni dia takut dia tak? Orang yang ada harta ni dia takut. Dengar musang atas silin pun dia sini melompat lah. Dia takut kawan. Orang tak ada duit, orang miskin ni pintu tak kunci pun tidur. Dia tak hang kunci rumah aku. Tak hang kunci tidur. Tak kunci. Pasal apa? Aku ingat kalau pencuri masuk pun dia sedekah kat aku. Kan? Tapi takut di sini bukan takut tu. Takut di sini, tuan-tuan, Allah janji bila tuan-tuan bangkit esok, bila tuan-tuan bangkit esok daripada kubur, tuan-tuan berjalan ke padang mahsyar dalam keadaan tak takut. Allah tarik ketakutan itu kerana keyakinan sedekah akan membela tuan-tuan. Sedekah ni apa dia? Saham akhirat. Tuan-tuan dah rasa ada di sisi Tuhan. Pasal tu tak takut. Macam orang simpan duit untuk hari tua, dia takut tak? Dia tak takut. Pasal dia tahu dia ada simpanan dia. Sekarang tuan-tuan berapa? Pasal tu Nabi tanya sahabat. Nabi tanya, duit yang hampa betul-betul ada duit mana? Duit beli baju hampa tinggal relak. Duit makan jadi najis. Duit yang kita infak. Pasal itu tuan-tuan tak takut pasal kalau tuan-tuan ada simpanan. Sekarang ni tuan-tuan nak mati, ada tak simpanan? Tuan-tuan, orang duk selalu baca, orang selalu kata simpanan hari tua. Kita kena ubah sikit. Lah ni pasal banyak dah tak ada tua. Simpanan hari mati. Tanya diri tuan-tuan. Saya pun tanya diri saya. Kawan saya pun ada 2-3 hari lepas mati COVID. 31, 32 sama mati. Kan? Simpanan hari mati, berapa banyak dah tuan-tuan simpan? Berapa banyak dah tuan-tuan simpan? Itu tuan-tuan kena tanya. Nampak? Okey? Yang kedua, walahum yahzanun. Mereka tidak berduka cita. Berduka cita di sini kata para ulama tafsir apa dia? Mereka tidak berduka cita dengan dunia yang mereka akan tinggalkan. Orang yang banyak bersedekah, orang yang infak ikhlas kerana Allah, dia tak sedih ketika hari dia mati. Dia tak akan kecewa pada hari dia mati. Pasal apa? Pasal dia telah infak harta dia. Dia telah belanjakan harta dia. Yang sedih, yang susah hati, yang takut, yang gelisah, yang minta nak hidup balik, siapa dia? Orang yang tahan daripada memberikan sedekah. Sebab tu orang yang sedekah di hari dia mati, hari yang orang sedih, dia gembira. Hari orang sedih, orang yang sedekah ni, hari dia mati, hari yang paling membahagiakan dia. Saya nak kempen tuan-tuan untuk bahagia pada hari tuan-tuan mati, untuk tenang, untuk tuan-tuan rasa selamat dan seronok pada hari tuan-tuan mati. Quran dah bagi tahu rahsia dia, masa duk hidup sedekah. Okey, cukuplah. Dah tak sabar-sabar nak sedekah tu, duk kelin mana tabur masjid. Duk tengok kiri kanan. Cuma ingatan saya, ada masa sikit 2-3 minit, ada lagi. Jam masjid ni bunyi tak bunyi? Bunyi ya? Ada lagi masa? Habis. SOP kata takkan isyak. Macam mana saya nak bagi ingatan? Ingat masing-masing lah, no? Ada sikit ingatan tuan-tuan. Bila tuan-tuan nak bagi sedekah, pilihlah tempat dan orang yang layak dan sesuai. Cukuplah. Saya patut ulas, tapi saya ingat tuan-tuan boleh dengar ulasan di antara orang-orang lain. Terima kasih pada semua yang dengar. Itu sahaja perkongsian santai pada malam pertama. InsyaAllah next week kalau masjid masih buka, kita sambung balik bacaan kitab kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.